Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menghadiri bengkel latihan imbas kembali bagaimana untuk kendalikan sesi bimbingan dan kaunseling di Universiti Malaysia Terengganu. Saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar kaunseling Universiti Malaysia Terengganu kerana berjaya menghadapi ataupun menjejakkan kaki anda untuk menyertai bengkel latihan ini. Banyak yang cakap macam saya dah belajar benda ni berbasic. So, itu yang bahaya. Anda belajar berbasic tetapi mungkin anda tidak menguasai apa yang anda belajar. Saya kaunselor anda, Encik Syarafi bin Syafi'i, untuk sebagai pengajar anda hari ini ataupun saya memberi pengkongsian untuk hari ini. Kita pergi slide yang kedua ialah objektif bengkel latihan. Setiap benda yang anda buat, anda nak ada objektif ataupun output yang baik, ataupun anda nak dapat hasil. Yang pertama saya nak hasil daripada bengkel latihan ini ialah anda boleh kendalikan sesi dengan klien sebenar. Maksud klien sebenar ni bukannya kakak-kakak awak, cikgu awak, lecturer awak, nenek awak, bukan. Ini klien yang anda tak pernah jumpa dan juga latar belakangnya yang berbeza. Yang kedua ialah input baharu. Awak dapat menguasai ilmu kaunseling yang baharu ataupun yang lama dapat ditambah baik. Itu yang saya harapkan pada hari ini. Yang ketiga ialah pelajar dapat memenuhi kriteria dengan kualiti kaunselor bertauliah. Kenapa penting anda menjadi seorang kaunselor bertauliah? Sebab anda nak hasilkan sesi kaunseling yang baik dan juga efektif. Sebab itulah nama bengkel latihan hari ini ialah mengingat kembali dan juga cara bagaimana untuk memberi sesi bimbingan dan juga kaunseling yang baik. Inilah penting saya nak. Dan juga yang keempat ini bukan bagi saya sahaja gembira tetapi bagi anda juga. Anda dapat memenuhi kehendak industri. Anda sukses pada satu benda, automatik akan ada orang cari. Begitu juga dengan industri ataupun permainan industri kita pada hari ini. Anda tahu siapa yang akan referkan anda kepada industri? Ialah orang terdekat dengan anda, guru anda, iaitu pensyarah anda. Apabila anda berjaya memenuhi kriteria sebagai kaunselor bertauliah, anda akan ada short way untuk berjaya dan juga tempatkan diri anda kepada latihan industri dengan suggestion daripada lecturer anda. Sebab itulah anda bila berjaya, jangan lupakan mereka. Dan juga ingatlah apa yang anda belajar daripada mereka. Kerana mereka ini adalah sumber reference pihak-pihak organisasi untuk mengambil anda bekerja. Jangan lupa. Yang kedua ialah kita tengok apa maksud sesi yang baik. Selalu orang tak ingat ataupun tak tahu. Apa maksud sesi yang baik? Cuba jawab. Celik akal. Celik akal memanglah celik akal bang. Tapi sebab ada dalam slide. Okey, celik akal yang betulnya ialah bagi klien faham apa isu yang dihadapi. Adakah isu itu positif ataupun negatif. Itulah celik akal. Maksudnya dia faham isu yang melanda kepada dirinya. Bagaimana celik akal? Bila dia tahu negatif ataupun positif, adakah perlu diubah? Inilah yang bagaimana celik akal. Ini yang menentukan bagaimana klien itu celik akal. Kenapa penting klien celik akal? Semestinya anda jikalau tidak celik akan sesuatu, anda akan membuat kesalahan. Sama seperti klien, apabila dia tidak tahu sama ada benda yang dibuat itu ialah negatif ataupun positif, maka ia akan menghadapi masalah pada masa hadapan ataupun merosakkan diri dia. Seperti gambar di bawah, lihat kaunselor menarik benang kepada klien. Membetulkan, tetapi benang itu milik klien. Klien sendiri yang kena tahu bahawa masalah itu boleh diselesaikan ataupun tidak dengan bantuan kaunselor. Kita pergi slide yang kedua ataupun sebelahnya. Siapa dua orang kacak di dalam gambar ini? Kenapa saya tulis teori? Ya, sebab berkaitan dengan teori. Mereka pelopor-pelopor kaunseling ataupun teori kaunseling. Yang pertama ialah William Glasser dan juga Albert Ellis. Adakah sesi teori boleh membantu sesi? Semestinya kerana saya berpegang kepada REBT, Rational Emotion Behaviour Therapy. Dia akan membantu sedikit sebanyak saya untuk memberi celik akal kepada klien. Kerana hanyalah pemikiran yang tidak waras ataupun waras yang akan menentukan perangai ataupun tingkah laku seseorang klien itu.
Ini ialah teori daripada REBT ataupun Albert Ellis yang kemukakan. Kenapa perlu ingat kembali mereka ini? Anda perlu mengingat kembali mereka ini kerana cara-cara untuk kendalikan sesi anda akan lebih mudah dengan menggunakan teori mereka. Bagi saya berminat dengan REBT kerana ia lebih mudah untuk difahami. Yang slide seterusnya ialah fahami klien anda. Seperti yang anda lihat, wanita di atas memegang kepala, lelaki di bawah penuh dengan serabut ataupun masalahnya. Sebab itulah anda perlu memahami klien anda supaya anda dapat menyelami apa isu yang berlaku kepada diri mereka. Ini penting. Ini adalah antara salah satu core selepas celik akal klien. Fahami klien anda. Stereotip ataupun bias. Stereotip ialah berkaitan dengan pemikiran yang telah tetap ataupun berkaitan dengan apa pembelajaran semasa ataupun dengan orang yang dekat dengannya akan tercipta stereotip. Contohnya, kereta yang dipandu perlahan ialah dibawa oleh seorang wanita. Itu ialah stereotip. Bias ialah pilihan ataupun kelebihan. Tetapi ada positif ataupun negatif bergantung kepada apa yang dibiaskan oleh klien. Yang kedua ialah signal ataupun cara komunikasi mereka. Mereka memberi info ataupun maklumat berdasarkan komunikasi ataupun tidak. Contohnya, kalau komunikasi seperti saya sekarang dengan anda ialah verbal. Ada dua komunikasi. Anda bertanya soalan, saya jawab. Saya tanya, anda jawab. Yang kedua ialah non-verbal. Non-verbal berkaitan dengan tingkah laku ataupun riak, ekspresi muka. Dia marah, menangis ataupun bengis. Itu boleh ditunjukkan. Nada suara. Semua itu ialah daripada verbal, non-verbal. Klien marah tetapi dia tetap tersenyum. Anda boleh dapat dua benda. Iaitu daripada nadanya marah tetapi ekspresinya ialah dia gembira. Anda boleh lihat berbagai klien anda daripada sini. Selanjutnya verbal boleh membuat atau memberi info-info yang lebih difahami daripada verbal. Kita boleh tengok perubahan kepada mereka. Yang ketiga ialah tolong tetapkan matlamat untuk mereka. Mereka ialah insan yang mempunyai isu dan terkapai-kapai. Anda lah yang tolong tentukan matlamat untuk mereka. Tetapi anda tidak membuat matlamat mereka. Anda cuma menolong. Anda faham maksud menolong. Dua ialah jenis matlamat. Anda akan bagi beberapa jenis matlamat kepada mereka, tetapi mereka yang memilih. Seterusnya tempoh masa. Setiap daripada satu titik ke satu titik terdapat tempohnya ataupun jaraknya. Begitu juga dengan perubahan kepada klien. Beri mereka tempoh sebulan ataupun 3 bulan. Contohnya dengan ketagihan merokok. Dalam masa 2 bulan, kurangkan sehingga 1 batang. Cuba. Yang keempat ialah jelas. Setiap perkataan jika tidak jelas disampaikan, akan larilah mesejnya. Juga dengan anda kepada klien. Sama seperti klien anda. Mereka berjumpa dengan anda kerana mesejnya tidak jelas ataupun mereka mempunyai masalah yang tidak jelas. Jadi perlu dirungkaikan. Maka dengan anda membantu, ia lebih jitu ataupun ada penjelasannya kepada masalah tersebut. Ataupun solution kepada masalah tersebut. Yang seterusnya adalah kesilapan semasa kendali sesi dan cara selesaikannya. Jikalau kita lihat kepada sebelah kiri anda ialah kaunseling kelompok. Anda akan jumpa klien dominasi, klien yang memberontak, klien diam, klien yang menangis, klien yang bengis, klien ini semua berkaitan dengan klien anda. Yang kedua ialah batas antara anda dan juga klien. Ini berkaitan dengan etika dan juga etika kerahsiaan dan juga professionality. Professionalis. Anda seorang profesional. Anda seorang yang ada etika. Daripada sudut kerahsiaan, etika antara mengendalikan sesi. Ini semua anda perlu pegang. Dan jangan terlalu ikut perasaan ataupun ada perasaan antara klien dan juga kaunselor semasa memberi sesi. Kerana ia akan mengganggu sesi itu menjadi lebih efisien ataupun lebih berjaya untuk dapatkan outcome yang baik. Jalan penyelesaian anda untuk kaunseling kelompok yang mempunyai pelbagai problem dari percakapan. Anda boleh tetapkan masa setiap klien untuk bercakap. Jaga sensitiviti antara mereka kerana tidak semua orang datang daripada ibu yang sama. Ada yang datang daripada latar belakang yang lain. Yang
Seterusnya, fahami apa itu etika profesional. Etika profesional terlalu banyak konteksnya, anda perlu faham itu, barulah anda menjadi seorang kaunselor yang berjaya. Janganlah mempergunakan klien untuk diri anda, dan jagalah batas anda bersama klien daripada terlalu mengawal ataupun mempunyai perasaan antara satu sama lain. Itu ialah salah satu perkara yang bahaya kepada anda dan juga klien, tetapi lebih kepada anda kerana ia bermain dengan undang-undang. Jikalau anda tidak mampu untuk teruskan, rujuk dia kepada kaunselor yang lain. Seterusnya kita akan tengok bagaimana sesi real life sebelum anda membuat sesi bersama real client. Kita tengok. Mr. Stone, we've been sitting here for well over 30 minutes. Do you plan on talking to me? Now, if I talk, there's no guarantee you're even going to listen. And even if you listen, there's no guarantee you'll understand. That's what I'm here for. Curious? How about your last victim? Oh, Doctor, you are good. But that woman had much worse things coming for her. I had to set her free. So, you're saying that you killed her for her own good? Saya akan beri sedikit ataupun penerangan pendek kepada video ini. Yang pertama ialah klien telah duduk selama setengah jam bersama kaunselor tetapi tidak mengemukakan apa-apa info kepada kaunselor. Kaunselor juga cuba bercakap dengan klien, tetapi reaksi yang didapat kepada klien adalah agak mengecewakan ataupun jelik. Yang kedua ialah klien terlibat dengan pembunuhan wanita. Tetapi klien mengatakan bahawa itu ialah salah satu cara untuk dia membebaskan wanita itu daripada kesusahan ataupun masalah wanita itu tersebut. So, saya ada persoalan kepada anda sebab saya cuba menguji anda punya kefahaman. Apakah soalan yang kaunselor beri kepada klien untuk bercakap? Jenis soalan. Soalan tertutup salah. Jawapannya ialah soalan terbuka kerana dia cakap setelah setengah jam kita duduk di sini tapi tidak ada apa-apa perubahan. Jadi klien akan cuba bercakap dengan kaunselor. Daripada situ kaunselor akan mendapat info tambahan. Sebenarnya ialah pembunuhan tetapi klien sikap rasional tiada dalam diri klien dan juga membuatkan bahawa apa yang dicakap itu diambil mudah, seperti membunuh orang, diambil mudah. Dan jawapannya ialah membebaskan mereka daripada masalah ataupun belenggu masalah mereka. Okey. Anda dah dapat. Seterusnya kita cuba akan bagi anda untuk sesi reality jika tidak ada soalan tambahan. Ada siapa-siapa nak ada soalan tambahan? Soalan yang bagus. Macam mana nak tahu kaunselor itu faham akan klien ataupun tak? So, anda sebagai kaunselor, anda perlu tengok pemikiran klien anda. Anda akan catat di kertas dan juga anda akan bentukkan sama ada apa yang diperkatakan itu perlu di hold ataupun dibuang ataupun disimpan sebagai maklumat berguna. Sebab itulah anda melihat kaunselor itu memegang kertas apabila klien cuba bercakap. Walaupun jikalau nampak logiknya tiada apa-apa isi. Terusnya kita ke latihan bersama real client ataupun klien yang sebenar. Boleh? Boleh. Okey. Akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar UMT bidang kaunseling kerana memberi saya peluang untuk berkongsi dengan anda apa yang saya ada dan juga apa penambahan yang saya boleh bagi kepada anda daripada segi KSA, iaitu knowledge, skill dan juga abilities kepada anda, iaitu input-input baharu di masa hadapan. Seterusnya saya ingin meminta anda untuk mengisi borang survey
Daripada skala 1 hingga 5, anda boleh menjawab soalan kaji selidik yang telah saya edarkan kepada anda. Terima kasih kerana mengisi borang kaji selidik untuk saya sebagai penilaian kepada diri anda. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.